أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Nazir, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siak, AJK dan pegawai Masjid Qaryah di Cenghulu, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, dan sekalian banyak hamba Allah taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis ilmu, iaitu majlis tahsin tilawah al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu akbar. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu, kita sekarang sedang berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah merupakan
satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam bulan tersebut terdapat padanya apa? Malam nisfu Sya'ban. Seperti yang kita tahu, malam nisfu Sya'ban adalah malam kedua terbaik selepas malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar kita tak tahu waktu yang tepat dia bila. Adapun malam nisfu Sya'ban kita tahu waktu dia bila. Dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila masuk bulan, ada 4 malam yang Sayyidina Ali kata dihidupkan 4 malam ni, dia tak tidur. Pertama malam 1 Rajab, kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam hari raya Aidilfitri, dan keempat malam hari raya Aidil Adha. Dan kata Imam Syafi'i ada 5 malam yang doa mustajab. Pertama malam 1 Rajab, kedua malam nisfu Sya'ban, ketiga hari raya Aidilfitri, keempat hari raya Aidil Adha, yang kelima adalah malam Jumaat. Masya-Allah. Jadi bulan Sya'ban ada keistimewaan yang tersendiri. Yang pertama, berlakunya pertukaran kiblat daripada mengarah ke Baitul Maqdis mengarah ke Masjidil Haram berlaku pada bulan Sya'ban. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kita nampak tempat bersejarah tu dekat mana, yang mana asalnya Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis pada permulaan Islam. Ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi dia suka ejek-ejek Nabi. Orang Islam ni dia tak ikut agama nenek moyang kami, tapi kiblat dia tetap berpaling ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi dikatakan selama 16 bulan Nabi sentiasa berdoa. Tiba-tiba pada waktu Zuhur, dikatakan pada waktu Zuhur selepas 2 rakaat, Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh mengarah berpaling 180 darjah. Daripada mengarah sini berpusing mengarah ke Masjidil Haram. Dan peristiwa yang berlaku juga di bulan Sya'ban adalah di dalam Sya'ban ini diturunkan ayat Al-Quran yang mana yang kita digalakkan untuk bersalat, iaitu apa ayat dia yang Bilal biasa baca ketika sebelum imam naik khutbah, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Juga ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan yang lain, bulan Sya'ban ni juga yang mana pada malam Lailatul nisfu Sya'ban dia ada 3 hari. Dia ada 3 kalau ikut tahunan, pada malam nisfu Sya'ban ditukar buku amalan kita dengan buku amalan yang baru. Pada mingguan, pada hari Isnin dan hari Khamis. 3 tempat ni saja yang kita tukar buku amalan kita. Kemudian bulan Sya'ban ini juga turunnya perintah Allah SWT, kewajipan bersolat, kewajipan berpuasa Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijrah. Dan para hadirin sekalian, dikatakan nisfu Sya'ban bila? Malam esok kemungkinan malam esok Jadi kalau malam esok nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga ulama gelar dengan nama dia, pernah dengar tak nama dia? Lailatul Taqdir, malam yang menentukan takdir seseorang. Jadi sebelum ni kita, setiap hamba Allah dah ada takdir masing-masing, tetapi pada bulan Sya'ban ni Allah Ta'ala boleh tukar takdir itu mengikut kemahuan Allah SWT. Jadi andai kata contoh akan datang tahun depan ni kita dikategorikan sebagai orang yang celaka yang dapat kemalangan apa-apa saja, kita minta dekat Allah pada malam tu supaya Allah Ta'ala ubah takdir kita kepada takdir yang terbaik. Mungkin akan datang ni kita belum bertemu jodoh lagi, tapi kita doa pada Allah, kebetulan jodoh kita berlaku juga pada tahun depan. Jadi kita tak tahu. Jadi apa-apa sahaja kita nak, mohon pada malam tersebut, insya-Allah. Sebab dia adalah malam kedua terbaik. Jadi kalau digalakkan, kita hidupkan malam itu juga. Boleh, insya-Allah. Jadi banyak lagi peristiwa bulan Sya'ban ni juga. Nabi kata apa? Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala turunkan rahmatnya bersama para malaikat, dan Allah Ta'ala akan ampunkan semua hambanya kecuali beberapa golongan. Pertama, golongan yang syirik. Kedua, golongan yang bermusuhan. Yang ketiga, ada kata golongan yang minum arak dan sebagainya. 3 golongan ni Allah Ta'ala tak ampunkan. Kalau orang bermusuhan, jadi Allah Ta'ala tangguhkan dulu.
sebelum malam tu habis dia sempat mohon maaf balik, maka Allah dia pun akan dapatkan ampunan daripada Allah SWT juga. Dan bulan Syaban juga dikatakan bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selepas bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita sambung kelas kita. Dan insya-Allah sebelum kita mula, kita betulkan niat kita dulu, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, sampaikan pada orang lain. Yang keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada kali ini, pada malam ini, kita sambung bacaan kita pada muka surat berapa? Muka surat 385 insya-Allah kita buka muka surat 385 Okay, jadi kita dah kesuntukan masa, kita speed sikit insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Cantik. Okey, kita muka surat 385, surah An-Naml ayat 89 surah An-Naml ayat 89. Kita ulang sekali. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha Cantik dah. Okay, lebih ke masa kita sebut minha. Ha ni bunyi dia memang macam besar tapi dia bukan tebal. Jadi kita nak bunyi minha. Minha. Ada beza tak? Kita nak nipis. Minha. Cantik. Terus. Wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Cantik dah. Akhir lebih kemas. Yang pertama kita tengok dekat min faz'in. Kat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf fa. Ingat tak macam mana cara dengung huruf fa? Mesti gigit bibir a bawah. Contoh min faz'in. Cuba try. Cantik. Bila saya kata gigit, jangan gigit kuat, sentuh saja, lembut dah. Contoh jangan baca mim, nanti berbekas bibir kita. Gigit lembut dah. Min faza'in. Cuba try. Cantik. Okey, terus sambung. Wa man jaa'a bis sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin nari hal tujzaun. Cantik. Kita ulang sekali. Wa man jaa'a bis sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin nari hal tujzaun.
cantik dan akan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut bis sayyiati. Pertama, bis. Masa kita sebut bis, pastikan angin senipis dan lama sedikit. Yang kedua, masa kita sebut say. Ingat tak? Setiap kali kita jumpa waw dengan ya yang bersabdu, apa yang perlu kita buat? Kena ada sedikit tekanan, tetapi suara tak nak putus. Contoh, jangan baca macam ni, bis sayyiati. Kita nak tekan ya tu, tekan kuat sedikit, tetapi suara masih hidup. Contoh, bis sayyiati. Cuba try. Bis sayyiati. Cantik. Yang kedua, masa kita sebut faqubbat, huruf ba dengan huruf ta, dua-dua ni adalah huruf syiddah. Jadi tak boleh baca faqubbat, tak cantik. Kena putuskan. Faqubbat. Angin ta pun sama. Bila kita sebut bat pun kena putus. Angin ta masa kita sebut bat tadi tak nak bunyi tayar bocor. Contoh kalau kita punya bat, kalau angin ta kita tu ada bunyi tayar bocor, berarti angin ta kita tak pure, dah tercampur dengan angin huruf sin. Jadi kita dah angin dia kena putus. Kita ulang sekali ya. Wa man jaa bis sayyiati faqubbat wujuhuhum finnar. Cantik. Masa kita berhenti dekat finnar, nar dekat sini hukumnya ra tebal ke ra nipis? Ra tebal ke ra nipis? Jawapannya ra ni tebal ra tebal. Jadi macam mana nak buat ra tebal? Masa sebut na jangan sebut no, sebut senyum dulu na. Nak masuk ke ra tu lidah kita ke belakang. Contoh finnau. Cuba try. Finnau. Cantik ya. Okey terus. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Cantik. Dah akhir lebih ke masa kita sebut tujzau. Ingat tak macam mana cara bunyi qalqalah? Kat sini kita tak perlu sebut tuj, tak nak sebut tuj. Kita dengar slow motion lah. Kita sebut tu je. Tu je zau. Cuba try. Dan masa sebut je tu jangan pakai hujung lidah, pakai tengah lidah, kena langit-langit. Kalau tengah pakai hujung lidah nanti ada angin. Tuj. Tak nak. Kita nak pakai tengah. Tu je zau. Sekali ya. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tujzauna illa cantik. Terus innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Cantik. Tengok dekat umir tu. Umir, mir dekat sini siapa tahu hukum dia ra tebal ke ra nipis? Cuba dengar mana yang saya buat sedap. Pertama saya baca umir, saya buat nipis umir. Kedua saya baca umir. Mana yang sedap? Ra tebal ke ra nipis? Pertama ke yang kedua? Kat sini ra tebal ke ra nipis? Jawapan yang betul adalah ra nipis. Jangan goyang. Jadi kat sini jawapan adalah ra nipis. Kenapa? Sebab ra mati sebelum dia baris bawah. Jadi jangan panik umir tu. Okey, kita dah tahu kat sini kaedah ra nipis. Macam mana cara nak buat ra nipis? Okey, cuba haji dan hajah semua sebut ra biasa. Mir. Ni ra biasa mir. Ra nipis masa kita sebut mir tu lidah kita ke depan sedikit dan senyum. Umir tu. Cuba try. Umir tu. Cantik Dan satu lagi ra tak nak bunyi putus, tak nak bunyi umir tu. Mesti bunyi hidup. Umir tu. Cantik Kita ulang sekali. Innama umirtu an a'budu rabb
hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Cantik. Syai' dekat sini panjang berapa harakat? Berapa harakat panjang dia? 4, 5. Boleh 2, 4 atau 6. Okey, nama dia madlin. Dan cara nak panjang, jangan terus syai', jangan terus masuk huruf hamzah. Kita fokus dekat syai', huruf ya dulu. Dah cukup panjang baru masukkan huruf hamzah. Contoh, walahu kullu syai'. Cuba try. Cantik. Terus, wa umirtu an akuna minal muslimin. Cantik. Dah akan lebih kemas. Ron nipis tadi kita buat macam ke atas tadi, senyumlah lidah ke depan. Wa umirtu sekali ya. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Cantik. Terus, wa an atluwal Qur'an. Masa kur tak nak kur ruang tebal. Macam mana ruang tebal? Lidah ke belakang. Kur. Ruang tebal masa sebut hamzah nipiskan. Tak namanya Qur'an. Sekali ya. Wa an atluwal Qur'an. Cantik. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Cantik. Dah lebih kemas. Masa kita sebut famanih huruf ha dengan yah tadi, dua-dua huruf ha tadi kita tak nak angin dia terputus. Contoh, tak nak baca famanih tada dengan fa innama yah tadi. Kita nak dua-dua angin tadi, angin dia hidup. Cara dia macam mana? Jangan masuk sekaligus, masuk sikit-sikit. Famanih tada. Cuba try. Cantik. Macam kita baca surah Al-Fatihah, kita tak baca kita masuk sikit-sikit. Ihdina, nampak tak? Ihdinas. Boleh ya? Kita ulang sekali. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Cantik. Terus, wa man dhalla fa qul innama ana minal munzirin. Cantik. Dah lebih kemas. Masa kita sebut waman dhalla. Sebab tahu waman dekat sini kategori dengan tebal ke dengan nipis? Dengan tebal ke nipis? Jawapannya dengan ni tebal. Okey. Siapa ingat ada berapa huruf kena dengan tebal? Ada 4 ke 6? Jawapannya ada 4 tambah 1 5 Apa huruf dia? Sad, dad, ta, za, qaf. Jadi kat sini jumpa huruf dha. Jadi jangan kita buat dengung biasa. Contoh kalau kita buat dengung biasa, wa ma, itu dengung biasa. Kita nak dengung huruf dha. Masa kita sebut waman tadi tu, bayangkan nak sebut huruf dha. Contoh, wa man dhanna. Cuba try. Cantik. Yang kedua, tengok dekat minal munzirin. Nampak tak? Munzirin, nun mati bertemu dengan huruf zal. Cuba kita cek macam mana makhraj huruf zal. Try sebut az. Masa kita sebut az, lidah kena keluar, betul? Bukan sekadar keluar serta senyum sedikit. Az. Jadi sekarang masa kita sebut mun tu, mula-mula kita moncong. Dalam tempoh mun tu kita kena usahakan senyum dan keluar lidah. Tengok mulut saya. Minal munzirin. Cuba try.
Nampak tak? Bila kita sebut mun tu, kita senyum dan keluar lidah, kita akan dengar bunyi dengung huruf nipis yang cantik. Kita terus. Kita speed sikit. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Cantik dah. Okay, lebih kemas. Masa kita sebut fatah, huruf ain ni kita tak nak bunyi putus, tak nak bunyi fatah, nak bunyi hidup. Contoh, masuk sikit-sikit. Fata'rifunaha. Cuba try. Tapi ingat, jangan masuk terlalu sikit. Masuk dalam sikit, tapi suara tak putus. Jangan macam fatah tu sikit sangat. Masuk dalam sikit, tapi pastikan ta tu nipis. Contohnya kita nak masuk ta', jadi fata'rifunaha. Cantik. Terus wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Cantik. Ain tadi cantik, alhamdulillah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Siapa tahu nama kat sini mad apa? Mad lazim harfi musaqqal. Okey. To dekat sini berapa harakat? To pun 6 harakat. Maksudnya to macam tu. Ini baru ni. Okey. To 2 harakat. Sin berapa harakat? Sin 6 harakat. Mim berapa harakat? 6 harakat. Tetapi pertemuan antara sin dengan mim ada dengung. Nama dia idgham ma'lunah. Contoh masa kita sebut si tu, si dah cukup panjang, dah cukup 6 harakat. Si, jangan bunyi sin. Bunyi sim. Sim. Kenapa? Sebab huruf nun masuk dekat huruf mim. Macam mana je huruf sin? Sin, ya, nun. Nun tu masuk dekat huruf mim. Jadi dekat sini to 2 harakat kita buat, sin 6, dengung kita buat 3, lepas tu mim 6 harakat balik. Contoh Qasim mim. Cuba try. Cantik. Okey, sekarang cuba dengar. Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Yasin. Betul ke salah? Saya ulang sekali Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Yasin. Betul ke salah? Jawapannya salah. Kenapa? Ya, saya buat 4 harakat. Sebab ya ni. Jadi bacaan yang betul macam ni. 2 harakat contoh bacaan yang betul macam ni Yasin. Ini baru betul. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok macam Yasin, dia akan buat ya tu 4 harakat. Padahal ya tu hanya 2 harakat saja. Kita speed sikit kalau sempat. Terus tilka ayatul kitabil mubin. Cantik. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Cantik dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut fir. Fir tadi bunyi ra biasa. Ra tak ada yang bunyi biasa. Sama ada nipis, sama ada tebal. Jadi masa kita sebut fir, macam mana kaedah ra nipis tadi? Senyum dari lidah ke depan sikit. Wa fir'aun. Cuba try.
Cantik. Yang kedua, masa kita sebut liqaumi yu'minun, hamzah ni kalau mati kena buat putus, tak boleh baca. Contoh yang kurang cantik, liqaumi yu'minun, tak cantik. Dia kena liqaumi yu'minun, putuskan suara. Yang kita ulang sekali. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Cantik. Terus inna fir'auna, sekali, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Cantik. Masa kita sebut minhum, min tak nak bunyi, tak nak bunyi minhum, nun tak boleh bunyi putus, mesti dengan suara hidup, ada dengar pendek. Minhum, cuba try. Cantik. Terus yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Cantik. Dia akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut abna, ab, macam mana qalqalah rubah kita tak perlu sebut ab. Pada saat saya sebut ab saja qalqalah dah tak cantik. Dengar suara motion dia, be gigi rapat abna'ahum. Cuba try. Yang kedua, masa kita sebut wa yastahi, dua-dua angin sin dengan angin ha tadi tu okay. Dua-dua tadi angin sin dengan angin ha, dua-dua nak lama dan hidup. Contohnya wa yastahi nisa'ahum. Cuba try. Cantik. Bila kita buat lama dan hidup, baru aksi ha, huruf sin dengan ha tu tertunai ya. Okay, terus innahu kana minal mufsidin. Innahu kana minal mufsidin. Cantik. Terus wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum. Sama, qalqalah jim tak nak bunyi wanaj, wana, bunyi dia wana ya, dan terus sebut je. Masa kita sebut qalqalah jim pun tak nak bunyi je, bunyi je tapi pakai tengah lidah je. Kalau pakai hujung nanti ada angin je, tak nak pakai tengah. Jadi wana ja'alahum. Okay, terus wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Alhamdulillah. Jadi surah Allah insya-Allah tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.